على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala wa dafnihi fi hufratin tamna'u ba'da tammiha raihatan ay zuhuraha wa sab'an ay nabshahu laha fayakulul mayita. Hadirin sekalian utama sekali, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kelangsungan hayat pada kita. Syukur kita Allah Taala menjadikan kita sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebab Islam. Alhamdulillah kita dah Islam sejak pada lahir lagi. Lebih-lebih lagi Allah Taala pilih kita. Syukur kita banyak-banyak dijadikan kita boleh ke masjid, ke surau, dan dijadikan kita ada kecintaan, kehalobaan, ada kesungguhan untuk mencari ilmu, untuk terus mempelajari, mengutip permata-permata ilmu, untuk kita terus memahami ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bab akidahnya, bab fiknya, bab tasawufnya, dan semua perkara yang fardu ain atas kita dan fardu kifayah atas kita untuk kita belajar. Alhamdulillah, syukur juga Allah Ta'ala jadikan kita sihat, lapang masa, diberikan keupayaan malam ni untuk boleh hadir solat maghrib berjemaah, dan insya-Allah kita nak manfaatkan masa yang ada meneruskan bacaan daripada kitab Fathul Mu'in ni insya-Allah. Dan kalau ikut malam ni, selalunya kalau nisbah ulama-ulama kita dulu tuan-tuan, dia baca Yasin 3 kali untuk ambil sempena berkat malam nisfu Syaban ni. Insya-Allah kita baca kitab, lepas tu masa kita solat isyak dulu, lepas tu kita baca Yasin di belakang insya-Allah, supaya kita ambil juga masa amalan-amalan ni lah antara amalan ulama-ulama dulu. Sepanjang saya punya pengajian, semua tutup guru yang saya jumpa malam nisfu Syaban ni semua baca Yasin. Kalau pengajian pun tak mengajar, tapi dah kita mari ni panggil atas nama mengajar juga lah. Jadi kita baca agak yang munasabah nanti insya-Allah lepas isyak kita baca Yasin. Jadi yang tak mau baca tu, nak kata apa, nak baca tak mau baca tak. Amalan ni pula tambah macam-macam ditabur. Amalan ulama-ulama dulu yang kalau katalah tak ada dalil apa yang kuat pun, di atas kaedah disuruh kita berdoa, dan antara doa tu dengan kita tawasulkan baca Quran, dan Quran tu kita baca Yasin. Memang antara sebahagian daripada amalan-amalan ulama dulu, dan tak ada salah apa pun. Kalau zaman ni tuan-tuan, zaman ni lah zaman fitnah. Fitnah sungguh. Saya tengok sehari makin lama umur duduk atas muka bumi ni, dengan kita duduk makin ke hujung ni, dapat rasa bahang tu tuan-tuan, saya tak tahu. Tambah pula bahang ni kita nak rasa macam mana. Katalah macam kita taman ni, orang lama-lama semua dah pergi, yang ada pun semua muda-muda. Yang muda-muda pun tak pernah ikut pengajian cara-cara ulama dulu. Ulama dulu pun tak pernah jumpa. Baca Yasin malam Jumaat, dia nak bawa pun tak kerti, apatah lagi nak bawa di 10 Syaban. Jadi mana nak bawa, kalau suruh baca pun macam mana, dia Yasin pun tak apa nak boleh baca. Mana nak baca habis ya? Satu sikit habis. Malam Jumaat habis, 10 Syaban habis. Apa yang tinggal tak tahu lah. Bilik sembahyang pun tak pandai. Apa habis semua. Habis. Yang ada dalam hadis-hadis yang kalau kita belajar, benar Rasulullah isyaratkan akhir zaman ni, kata dia, sayati zamanun la yabqa minal islami illa ismuh. Tak ada yang tinggal daripada Islam ni, tinggal nama dia. Nama semua kan habis lah. Nama je Islam, keturunan Islam, untuk apa dia, tinggal sembahyang 5 waktu. Yang lain semua dah kena serah. Yang pokok W ni memang jenis bukan beramai, bukan jenis orang yang betul-betul nak buat kesungguhan nisbah ilmu, nisbah amalan, untuk yang tu adalah takarrubkan kita, diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menunjukkan taat kita pada Allah Taala. Dia orang bukan macam tu. Dia orang ni lebih kepada buat benda simple,
cari nas ni supaya kalau boleh terus beramal. Dan beramal ni beramal paling mudah. Kalau ada hadis kata boleh jamak sembahyang hari nak jamak sembahyang. Kalau kata bulan Ramadan tu boleh buka sahur, azan subuh pun boleh makan lagi. Dia nak makan juga. Macam tu. Dia punya amalan ni macam ni. Kalau kata kalau boleh sembahyang fardu pun tak payah sembahyang tak apa. Dia orang nak cari amalan yang betul macam tu. Tak tahulah zaman belakang ni makin macam-macam. InsyaAllah kita tak tinggal juga amalan-amalan ulama-ulama dulu ni. Kita baca nanti lepas mengaji insyaAllah. Dan kita ambil tertib atas kita duk buat ni. Siapa dia ada fardu ain, tak fardu ain pun fardu kifayah, nisbah ilmu yang kita nak ambil ni. Lepas tu baru kita buat amalan sunat. Kita ambil tertib tu lah. InsyaAllah. Baik, kata Musannif rahimahullah ta'ala, wa dafnihi fi hufratin. Hadirin sekalian, apa yang kita nak sambung ni adalah masih nak bicarakan dalam bab mayat. Antara salah satu kewajipan mayat yang 4 yang wajib kita buat selain pada mandi dengan dia, kapan dengan dia, solat dengan dia, seterusnya adalah dafnihi, wajib ke bumi dengan dia, wajib ke bumi dengan dia. Dan untuk ke bumi mayat ni, dafnihi, kebumikannya, kebumikan mayat. Syarat ke bumi mesti macam ni, ke bumi fi hufratin, pada satu lubang, yang lubang ni tamna'u ba'da tammiha raihatan ay zuhraha. Mestilah lubang yang kita korek ni satu lubang yang boleh menegahkan waktu selepas kita kambus dia, tutup dia ataupun tutup kambus lubang ni. Lubang tu dalam dia tu boleh menegah raihatan, boleh menegah bau. Apa maksud raihatan? Ay zuhuraha, timbulnya bau. Maksudnya dalam tu kalau tanam kambus tanah, bau tak naik atas. Satu wasabuan, dan dalam lubang tu dia mestilah dalam dia boleh menegah binatang buas. Masuk binatang buas macam mana? Aina bersyahu laha fayakulul maita, boleh menegah membongkar oleh binatang buas. Nabsyahu nabsyahu sabuk laha li mayitah janazah fayakulul maita, bila dia boleh bongkar dia akan makan mayat. Binatang apa duk bongkar kubur ni? Limau tak boleh bongkar kuburnya. Apa? Babi. Babi yang bongkar. Cuma duk apa, nama Susu ni babi tak ada lah kot kan. Babi ada berkeliaran ni? Tak ada. Tak tahu lah pula kan. Kita pun tak pernah jumpa kan. Macam mana pun dari si keedah, itu keedah kita. Satu kalau orang tu nak tanam dalam mana, dobit dalam tu macam tu. Dan kalau faham tu, dia akan berbeza berdasarkan tanah, bumi macam mana. Pasal apa? Dia lain tanah, lain bentuk muka bumi dia, lain dalam yang diperlukan untuk menanam mayat. Betul? Kalau dia jenis pasir, kerikil besar-besar tu, kalau tara biasa tak boleh, tak padan, dia baru boleh naik atas dan binatang bongkar tu. Tapi kalau jenis tanah liat yang rapat tu, tu sikit pun padan dah. Memang bau untuk naik, binatang nak bongkar untuk boleh, tanah pun jadi kejap. Baik, itu asal dobit yang disebut oleh ulama. Ambil faham daripada seluruh Quran hadis macam mana kewajipan untuk faham ke bumi yang macam mana sepatutnya dibuat. Satu, kita baca fiqah ni tuan-tuan, beruntung kita pasal kita ambil kaedah mengaji ilmu, ambil faham apa yang ulama-ulama yang pakar dulu dah faham daripada Quran hadis. Ini lebih yang mengaji fiqah. Zaman kita lah ni tuan, sikit lagi nak sebut juga bab-bab macam sebut tadi tu. Apa dia? Orang nak tak apa nak ngaji lah fiqah ni. Dia lebih orang tak apa gairah mengaji hadis. Kononnya nak mengaji sumber asal balik, yang tak nak ambil campur tangan ulama. Allah, kesiannya lah tuan-tuan. Tuan kalau jumpa orang tu, tuan kena kesian banyak. Saya kata kesian pasal apa kan? Pasal bukan senang tuan-tuan nak baca hadis, nak ambil faham hukum. Bukan senang kan? Bukan senang. Saya punya pengalaman dulu tuan, bila kalau dulu sebelum masuk pondok, belum duduk tempat ilmu tuan, kita mengaji fiqh tauhid, itu je. Bila kita ngaji hadis apa, kira maksudnya rasa macam nak megah lah. Pasal apa? Pasal ngaji hadis, jadi kita mengaji asal tu, tambah lah ngaji nahu, saraf, pandai bahasa Arab, balaghah, mengaji usul tafsir, usul fiqh. Saya dulu tuan, masa mula-mula mengaji tu, saya ingat
Bila masuk ngaji ni, maksudnya esok aku terror lah. Masa mula-mula kan, macam tu lah gambaran dia. Jadi tak susah lah nak faham fiqah apa ni. Masuk ngaji, tambah ngaji tauhid, fiqah apa, silap sebut lah. Ngaji apa, tafsir, hadis, ngaji nahwu, surah, balaghah. Tuan-tuan tahu apa jadi? Tumpah tu. Tumpah apa? Terasa susah tu. Hadis. Hadis tak habis. Istisna, mutasil, muqatta'. Sini apa? Sini nasih, ni mansuh, ni am, ni mutlaq, ni muqayyad. Lagi ngaji kan, lagi rasa tumpul. Tumpul apa? Tumpul keupayaan. Tafsir. Lagi mengaji lagi tak boleh. Apa? Rasa tak ada kederatnya nak boleh ambil faham tu. Nak ambil hukum tu. Tambah ngaji hadis, tengok Bukhari, tengok 2 jilid macam tu pun dah susah kan. Ada sana Arab. Ada sana. Tawil lisan al-akhir. Ada sana. Itu cerita hadis yang baca itu. Belum cerita rawi ni boleh pakai, tak boleh pakai, siapa perawi hadis gedebuk. Hadis pula mutabat macam mana, Bukhari kata sahih, orang kata tak sahih, orang kata tak sahih, tu nak pakai mana? Itu pun cerita sahih tak sahih. Untuk cerita mutlaq muqayyad pula, mana nasih mansuh pun macam mana nak pakai? Itu pun tengok hadis Quran. Untuk apa kawan nak pakai? Mana nak dahulukan? Bukan senang. Kita ambil fiqh ni dah siap kawan Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Tambah pula kalau kita ngaji hadis, kalau kita ngaji ni mazhab Syafi'i kan, yang mengasaskan dia ambil faham fiqh ni dengan dah lengkap, ambil semua daripada Quran hadis. Yang dah ada kawan ni sebelum daripada ada Imam Syafi'i lagi. Silap, ada Imam Bukhari lagi. Imam Bukhari belakang, dia zaman orang yang orang dah tak apa nak mengaji hadis lah. Pasal apa? Pasal dah lengkap buku Islam, ambil faham daripada seluruh Quran hadis. Orang dah sampai dah tak peduli lah hadis. Pasal apa? Fiqah dah cukup. Fiqah dah cukup, tauhid dah cukup, tasawuf dah cukup. Dah cukup lah. Pasal apa? Orang dah sampai istilahnya tak tengok dah faham mentah. Pasal apa? Orang kata dah lanyak habis lah. Siapa dah lanyak habis? Lunyai lah. Sampai tak ada benda yang tak bahas. Dah bahas semua lah. Dah keluar hukum lah. Yang ni kawan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Kita sebut 4 ni pasal yang tu yang masyhur sampai kat kita. Yang belakang yang banyak-banyak, yang ratus-ratus, ribu-ribu gitu macam mana? Kalau ada pun tak sampai. Nak beramal pun tak boleh. Syarat tak cukup. Apa saya nak sebut ialah bila dah ada zaman macam tu, sampai orang tak boleh hadis. Orang taklah ilhamkan kat Imam Bukhari ni pergi kumpul. Pula tu dengan syarat dia ketat tak? Orang ni tak boleh, yang ni tak masuk, hadis ni tolak. Bukan masalah hadis tu, tapi masalah perawi. Masalah perawi tu. Tu kalau kita simak, kalau ada Bukhari pun agak-agak lengkap lah nak buat hukum fiqh. Pasti gagal. Kau dah saya sebut macam tu kan. Itu pun rasa pernah sebut dah bab-bab macam ni. Lepas kita baca kitab ni, ulama dah telah turun syarah untuk kita. Siap dengan kawan, tinggal nak beramal dia. Tinggal nak ambil faham, baca, ambil hukum, jalan. Kalau kita perhati, sungguh mudah tuan. Jalan orang kata dah terang lagi bersuluh, tak gaduh, susah. Zaman lah ni tuan tengok lah orang model ni ngajar, disebut Quran hadis, dengar pun sakit kepala lah. Tuan-tuan saya tak tahu, saya duduk dengar dia orang duduk WhatsApp apa pula, saya tengok letihnya bapak ni. Dia nak bawa keluar satu hukum ni. Sembahyang jamaah ni misalnya berapa kilometer boleh jamaah. Kedepak. Allah letih yang tengok. Kau lagi macam ni tengok hadis. Kadang 3 jam ni pas. Apa? Habis-habis keluar keputusan apa? 18 kilometer boleh jamaah. Ini keputusan dia. Allah, kesiannya buat ni. Kesian tengok. Awak nak kata apa? Sabarlah. Yang kita ni berjalan, pilihlah jalan yang betul. Dan jangan tak tahu tuan-tuan, zaman belakang kita ni sebenarnya orang yang sesat dah makin terpaling daripada ajaran Nabi SAW, makin ramai. Dan seramai itulah orang makin tak kenal dia sesat. Jadi memang kena hati-hati semua. Memang kena pilih semua apa yang kita nak pilih, apa yang kita nak ambil, daripada sumber mana, orang mana, rujukan mana yang kita nak ambil, untuk kita ambil pedoman. Baik.
Jadi kita baca kitab Fathul Mu'in ni tuan, antara kitab-kitab yang memang dalam tertib Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dia antara kitab-kitab yang ambil betul-betul daripada kitab asal dengan qawaid dia. Siap. Rujukan buka je kitab mana-mana. Siap, boleh tengok mana tempat ambilan, cara ambil hukum. Satu kita baca kitab yang ni lebih terpelihara dan lebih selamat. Berbanding zaman lah ni, dia pakai artikel aja. Lepas tu last sekali macam mana? Dia buat kesimpulan dia. Bahaya tak? Kenapa bahaya? Siapa dia nak buat kesimpulan? Nak banding dia buat kesimpulan dengan Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali buat kesimpulan, siapa handai? Itu nak pakai siapa? Kalau saya mengaji kan, disiplin mengaji itulah, tutup guru saya duduk mengaji macam itulah. Dia yang saya sebut awal tadi, macam baca Yasin 10 Syakban malam Jumaat, contohlah kan, sebut misal mudah je. Boleh ke baca Yasin? Dengar. Tutup guru kami ni duk beramal ni lama dah, daripada turun ke temurun. Guru atas guru macam mana? Macam itulah amal kami dah beramal lama dah. Kalau saya ngaji dengan arwah Fatih kan, dia kalau orang tanya bab macam tu, mohon tak mau baca sudah lah weh. Kami beramal kat pondok lama lah, tutup guru kami atas tuk guru lama dah beramal. Jadi inilah amalan kami. Mu tak mau beramal sudah lah. Tu juga dia malas nak lagi. Kalau anak ambil nah betul apa-apa tu jam betul main duduk betul. Sabit nak tahu bodoh-bodoh itu, mu tak mau tak baca Yasin. Yasin mu apa nak boleh baca? Lah mu. Yang tu yang mudah. Mu sembahyang fardu sudahlah. Itu kan. Zikir pun tak nak, apa tak nak, untuk ilmu tak nak, nahu tak mau, soroh tak nak, apa. Gilah mu. Yang tu lah. Dia halau itu kan. Satu kita yang kita faham ni kan, kita memang nak cari macam mana nak istilahnya hampirkan diri kita ke Allah Ta'ala, nak faham ke Allah Ta'ala. Yang kita buat ibadat ni pun kalau tengok ala terang mana lah sangat kan? Buat pun tak atas menunjukkan ta'abud kita menunjukkan hamba kita ke Allah Ta'ala, tu je. Nak menunjukkan kita ni hamba, kita ni lemah. Kalau nisbah kita katalah berdoa, minta tawassul dan sebagainya, atas nak menunjukkan kehambaan kita dan lemahnya kita dan sentiasa berhajatnya kita ke Allah Ta'ala, itu je. Kalau nak kira doa, tak berdoa pun Allah Ta'ala dah tentu semua ke belum? Siap dah. Tapi pasal apa doa? Pasal dia suruh tak doa? Pasal kita nak junjung perintah dia tu. Oh doa ni astajib lakum. Doa, minta lah. Dia suruh minta apa? Minta panjang umur, minta murah rezeki, minta umur, minta yang panjang umur dalam kebajikan, minta rezeki, minta dapat iman, minta supaya jangan kita ni duk berhajat kepada ma siwa Allah. Hati kita ni tak ada hajat dengan ma siwa Allah. Hajat kita hanya dengan Allah Ta'ala. Ini ulama-ulama ajar minta supaya kita dapat iman, mati atas iman, hidup dalam iman, dapat hati kita kaya pada manusia, tak mau rasa hajat sikit pun pada makhluk, minta panjang umur dan rezeki. Yang ni pun ada ulama ajar, lain untuk guru dia, lain dia sebutlah saya ngaji, antara yang untuk guru dia ajar tu, dia sebut minta iman, mati hidup dalam iman, mati dalam iman. Betul macam mana? Minta hati kita ni supaya ghina anin nas, kaya pada manusia, tak mau minta ghina anil khalqi, tak mau minta pada makhluk. Hati kita ni biar berhajat pada Allah Ta'ala saja. Dua, kemudian minta panjang umur dan rezeki. Masuk panjang umur tu, kalau umur tak panjang pun, hidup kita ni dalam keadaan walaupun umur pendek tapi macam umur panjang pasal kebajikan banyak. Dan minta murah rezeki, maksudnya minta kita ni supaya dapat perkara-perkara yang Allah Ta'ala takdirkan ni, istilah murah rezeki dengan mana yang halal, yang baik, dan dia tak menyebabkan kita kena hisap akhirat esok. Itu antara bahasa ringkas yang disebut oleh ulama. Sebab apa yang kita nak minta baca Yasin 3 kali tu. Amalan ulama-ulama kita dulu kan macam tu lah amalan ni. Kalau kami tambah di pondok, itulah tarikh cuti kami. Kalau di pondok ni, kalau saya duduk dalam pondok, kalau zaman arwah Tok Guru dulu ada, malam ni malam kenduri besar lah. Istilah kenduri baca Yasin, tu. Malam lagi kalau ada majlis sebelum ni buat pertandingan apa, penyampaian hadiah. Lepas tu ada amanat Tok Guru untuk cuti 2 bulan. 15 Syakban akan bertemu balik, lebih kurang 15 Syawal baru bertemu balik. Maksudnya kitab yang biasa duk ngaji selama ni macam mana? Semua cuti. Kalau baca bulan Ramadan pun baca apa? Baca hal lain pada kitab itu baca biasa. Jadi akan ada satu amanah macam mana nak tempuh hidup dalam masa 2 bulan yang duk cuti ni. Apa amanat dia? Dia bagi lah satu. Memang malam tu malam berhimpun nak dengar kata-kata Tok Guru. Orang jauh-jauh pun main. Suasana pondok macam tu kan. Kat luar macam mana? Tak ada feel apa pun.
sajalah sebut suasana sikit. Satu, kita duduk suasana bersama-sama orang benar dengan orang soleh ni, memang kita disuruh. Kalau tengok Quran, orang Ta'ala kata apa? Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang takwa, orang Ta'ala panggil pun orang takwa. Orang awam ni yang tak mau ni, tambah yang malas-malas ni, yang malasiin, penyeganiin, yang bengongin, apa seumpama itulah bahasa-bahasa tubuh, sedap bahasa Melayu sikit, campur Arab. Tamu ni macam mana? Belah lama macam tu lah kata. Orang Ta'ala perintah apa? Kunu ma'as sadiqin. Hendaklah kamu berada dengan orang yang sadiqin. Kalau sadiqin ni tak faham tuan, suruh macam ni, kunu ma'as salihin. Duduklah bersama dengan orang yang soleh. Duduk bersama orang soleh, kita duduk dengan orang tenteram. Relax, senang duduk. Duduk dengan puak-puak yang bangang ngin, bodoh ngin, apa ni, macam mana? Kelang kabut, tengok hidup. Kerana bahas hadis, macam mana? Hati dah tikit pun tak jadi takwa. Dengar dia. Bahas hadis ayat Quran, tafsir macam ni, sikit pun tak jadi takwa. Tak menyebabkan jadi hati kita ni sensitif dengan dosa dan nak jadi rasa gerun takut ke orang Ta'ala, dan sentiasa ingat orang Ta'ala, sentiasa nak istilahnya korbankan diri kita atau benda kita, masa kita hanya untuk orang Ta'ala. Tak ada pun perasaan tu. Tak ada pun perasaan tu. Kita duduk dengan orang soleh-soleh ni macam mana? Itulah perasaan yang kita dapat. Baik. Jadi kubur ni syarat mesti macam itulah. Kalau kita selama ni dah buat kubur yang macam ni punya piawaian, alhamdulillah. Jadi kalau nak tanam lagi dalam pun macam mana? Ikut engkau lah, tapi takut itulah kata apa, membebankan lah kerana terlalu dalam sangat kan. Tapi macam mana pun janganlah terlalu dangkal yang sampai sagi orang tegur, bau busuk lah, bau ni macam banyak orang ni. Apa pasal lah? Macam mana? Orang tu tanya-tanya main bau mana? Rupanya bau kat kubur. Pasal apa tu? Tanam tu, korek tu terlalu dangkal. Terlalu dangkal. Dia tak cukup untuk menghalang bau. Tambah kalau tempat-tempat yang ada babi macam mana? Atau mayat kena bongkar. Babi memang dia bongkar kan? Kalau tempat tuan-tuan ada babi, tuan-tuan nak tahu ada babi dia bongkar tak bongkar mayat ni. Kalau ada ayam mati-mati, tuan-tuan korek simpul-simpul, tuan kabur dengan tanah tu je. Memanglah kadang bau ayam tak keluar dah, tapi babi bau lagi. Tak tahu esok bau bangkai. Macam apa? Dia pokah habis semua ni. Habis kecai. Dia nak makan ulat-ulat yang ada tu, ke ayam, apa itik apa yang kita tanam yang mati tu. Satu orang tua-tua dulu dia pesan yang kata mayat, kalau uri tu, uri budak lahir kan, tanam tu pun disuruh tanam dalam-dalam tu. Maksud apa? Pasal banyak-banyak kalau benda yang boleh jadi busuk kan, yang paling busuk ni mayat manusia. Mayat manusia, apa-apa anggota manusia terpotong ke, juzuk ke, termasuk tu uri. Satu, orang tua-tua dulu disuruh apa? Buah garam, buah kunyit, buah paku, buah arang. Itu apa ni? Pensel lah boleh. Macam-macam disuruh buah kan. Saya kita cerita sambil. Betul? Balut dengan kain, apa tu? Korek tu, lepas tu cari bawah pokok, bawah akar kayu kan, lebih kurang itu bawah pokok yang macam tu. Pasal apa? Bagi tempat teduh, bawah perdu pisang, korek tu. Lepas tu buat apa? Cukup pula dengan tepung kan, kamu lepas tu buat apa? Cari kayu api apa, bakar pula kat atas tu. Betul? Ada tuan-tuan buat tu? Tak ada lah. Orang belakang ni tak ada lah. Tuan-tuan tahu apa pasal? Supaya kalau kawasan tu ada babi, babi tak boleh nak kesan bau uri yang ditanam tu. Satu dah bau garam kunyit, susah nak busuk dah. Kalau busuk pun, kalau bau naik apa okay. Kalau kata babi dia boleh bongkar pun, dah dikabur apa, bakar api apa kayu atas tu, dia ada arang, ada abu, babi masuk hidung dia, dia tinggal. Orang dulu buat dah. Semua tu ada pasal. Kalau dia pokah pun, katalah dia bawa dia korek, ada terpurung. Tempat sempit ada terpurung, dia nak keluar pecahkan terpurung tu bukan senang. Kalau dia pecahkan terpurung pun, dia pecah, dia korek kan, digigit, ada paku tak? Dia keluar balik. Bijak orang dulu kan. Kau dengar dia dulu, bijak. Dia buat tu semua pasal tu. Ada satu. Nak apa? Nak pelihara supaya jangan ada juzuk walaupun seumpama itu babi makan. Dan ni macam mana? Semua otak macam babi habis.
langsung tak ada fikir tu. Orang tahu apa sikit bidah. Tak kerti, tak pernah belajar, jumpa tok guru, tak pernah tengok uraian ulama, apa ulama uraian. Kita dengar cerita ulama luhur, real lah dia orang cerita. Oh ini pasainya. Oh sebiji best. Benar. Very smooth. Satu ambil agama ni betul biar daripada orang dia betul. Baik. Wa kharaja bi khufratin wad'uhu bi wajhil ardi wa yubna alaihi ma yamna'u zainika. Dan terkeluar dengan kata lubang ni, maksudnya korek dalam tanah ni. Terkeluar dengan tu. Jadi maksudnya kedah ni tanam dalam tanah. Jadi bila kata tanam, maksudnya buat macam ni tak betul. Apa dia? Wa kharaja bi khuraj dengan perkataan lubang ni, wad'uhu letakkan mayat ni biwajhil ard atas muka bumi. Lepas tu wajubna alaihi ma yamna'u zainika. Dan dibina ke atasnya kata mayat ni ma yamna'u zainika, barang yang boleh menegahkan dua ni, menegah bau dan menegah menentang buas. Boleh faham? Tak korek. Macam mana? Mayat je ni, katalah esok mungkin sampai satu tahap macam ni. Mayat ni buatan bumi, beli tanah selori, pergi tonggek, ada siap petak buat acuan, cap. Ni kubur. Tak boleh. Itu bukan ajaran. Korek. Ajaran ni korek. Siapa? Macam tu bukan dia ajar. Itu tak panggil dafnu. Kalau atas takrif. Okey, siap. Haitsu lam yata'adzar. Baik, asalnya tak boleh macam tu. Haitsu lam yata'adzaril hafru, sekira-kira tidak teruzur oleh nak gali. Kalau tak boleh nak gali. Siapa? Negeri tu tanah dia keras macam granit atas gunung. Memang tak boleh gali. Kawasan tu seluas 100 km keliling dia, 100 km. Apa dia? Batu granit. Tak boleh gali. Gali dia 2 kaki, 3 kaki, keras. Tak boleh lah. Kalau panggil peho pun patah. Tu yang tak boleh nak korek. Kalau takat ada selapi nipis panggil peho ni, senang korek. Asalnya korek lagi. Ni tak ada peho pun, cengkok peho tu patah. Saya silap jam tu berasap, peho tu yang naik, bukan tanah tu korek. Saya nak cerita haisu ta'adzaril hafru. Buat macam mana? Tuan-tuan buatlah macam tu. Itulah kaedah tanam. Macam mana? Carilah pasir apa-apa, kambus, tak pun bantu simen dia. Kalau itu aja yang boleh menegahkan daripada bau dan juga menentang buas. Kalau itu yang boleh. Kalau kita tengok selalu cerita cowboy tu kan. Kita tengok. Kawan dia mampus, betul dia buat apa? Dia susun batu. Dia buat palang Kristian tu. Boleh? Saya tengok macam tu. Nak gali juga senang kan. Gali dengan tangan juga boleh. Babi tak apa gali dengan tangan dia. Orang mana nak mampu gali dengan tangan kan. Betul dia buat macam mana. Jadi dia cek akal tu lah. Kalau kita pun kawan mati tengah padang pasir ke apa ke, apa seumpama tu lah kan, mati atas gunung, batu granit ni, atas gunung Kinabalu lah mati. Macam mana? Boleh buat turun. Tapi kalau mati nak tanam situ juga macam mana? Cari batu apa, susun. Memang rimau, gajah bukan makan bangkai tak? Babi memang tak boleh nak bokah ni. Buat macam tu. Itu pun tempat yang macam tu. Tapi jarang lah nak ada tempat macam ni kan. Tu yang saya buat tasbih 100 km tanah granit. Mana nak jumpa itu? Selalunya tanah kita ni yang bawah ni, tanah ni tak ada granit lah. Granit ni batu gunung boleh lah. Dia kata mana dia lah ni, kalau dalam kitab mana lakin, tapi man mata bisafi nantin, ni juga asalnya tanam dalam tanah, tapi siapa mati dalam kapal, macam orang pergi haji tuju kan. Lepas tu wa ta'adaral baru, dan teruzurlah nak cari tanah. Ni pun nisbah dulu lah kan. Orang zaman ni mati atas kapal pun macam mana? Boleh ke darat tak? Kejap je. Ataupun mati kat angkasa lepas. Naik spaceship pergi mana lah? Pergi mana? Planet Pluto. Boh pergi lah cerita dongeng ni. Itu kan. Sampai kat Marikh mati. Ya? Bungkus sebanyak mayat macam mana? Bagi pelepasan macam hak tahi tu, lepas lah kat angkasa. Simpan dalam situ tak boleh. Siapa nak makan ada babi kat angkasa. Siapa lah sikit bahasa itu kan. Nak kata hukum tu kalau jadi gitu. Jadi yang ni kat laut macam mana?
Wa ta'adzara al-barru jaza ilqahu fil bahri, kata dia harus buangkan mayat ni di laut. Tapi di sepas zaman dulu adalah zaman ni semua boleh pergi balik lah, mudah je kan, alat-alat semua cukup. Dan biasanya memang mati pun orang akan bawa balik ke darat. Ilqahu fil bahri, jadi harus di sepas dulu memang nak belayar, nak pergi laut aja kan 14 hari. Larat nak tunggu 14 hari nak tunggu darat tu. Itu je lah, memang buat dalam laut je lah. Dah ni mana ada orang belayar sampai 14 hari tu dah. Kalau mati pun je ni boleh balik kejap je. Kalau katalah sampai tahap macam tu, memang umumnya tu kalau kata mati pun ni ada kapal terbang yang boleh turun dalam air, bawa mayat ni bawa balik pula ke darat. Maksudnya proses tu kalau boleh tak tanam tak bagi masuk dalam laut tu, tidak. Jadi kalau teruzur nak tanam di darat, jaza ilqahu fil bahri wa taskiluhu, dan kata dia wajib kita beratkan mayat ni liar subah supaya dia tenggelam. Untuk nak kena korek ke dasar laut tu, satu hal lah pula nak korek dalam dasar laut. Kalau ada peti apa-apa yang boleh menyebabkan ikan apa tak makan, buang dalam peti. Lepas tu bagi berat dia, jatuhkan dalam laut. Itu kaedah ke bumi kalau duduk dalam laut yang macam tu. Wa illa fala, sekiranya tidak, maksudnya kalau tak istilahnya teruzur untuk ke darat, tak boleh buat macam tu. Fala yajuzu ilqahu fil bahri. Kalau zaman sekarang tu tak, memang tak ada. Maksudnya memang wajib tanam di darat. Baik. Wabi tamna'u zainika, dan dengan perkataan menegahkan dua ini terkeluarlah ma yamna'u ahadahuma. Keadaan tanah kubur yang kita bila kita ke bumi ni, dia hanya boleh menegah satu je. Mungkin menegahkan binatang buas, tapi tak menegahkan bau. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Cuma hukum tuan kalau sikit nak sebut, kalau kita Malaysia tak ada lah kan. Kalau kita tengok di luar, kadang-kadang kita tengok ada video klip orang duk cerita mayat dalam kubur apa. Kalau tanah Arab sana, dia orang punya kubur style dia, dia ada pintu masuk, ada lapisan bawah tanah. Dia bukan tanam macam kita tanam. Dia macam ada bilik, korek sikit je, lepas tu buah mayat, lepas tu saya kamu dah. Kalau faham kaedah fiqah tu tak selesai. Memang binatang buas tak boleh masuk. Tapi dengan tanam tu macam mana? Kalau duduk bawah tu bau tu. Kalau bau tak boleh. Maksudnya tak memada. Maksudnya salah dari segi kaedah perkuburan. Cuma saya tak tahulah perkembangan kat luar, tapi yang kita tu tengok, pasal kadang-kadang dia tunjuk video klip apa kan. Kalau kat Malaysia memang tak ada macam tu. Ni kan selalunya tanah Arab. Dia ada masuk bawah bumi, dia ada tanah perkuburan bawah tu, ada siap petak. Petak ni bukan dalam mana. Lepas tu kampus tu Jadi dalam tempoh tertentu nanti mayat ni mungkin dia ambil apa, untuk pergi tanam tempat lain. Dia punya tinggal tulang-tulang apa tu, tempat tu lah nanti baru orang mati letak pula. Saya tak tahu proses orang tu macam mana. Itu tak. Macam mana dia tiba berapa tahun simpan tu tak tahu. Biar gitu ya, kamu lah. Biar gitu ya lah. Untuk yang orang bila ada kematian orang masuk kan, untuk biar itu, orang ganda tinggal itu ya. Biar itu ya. Kerana kampus pun tak betul. Dari segi kaedah tu tak betul. Maksudnya kalau tak kampus tak memang dia usul lah. Memanglah ulat apa akan ada lah, tapi istilahnya wajib nafsu. Pasal dalam kitab kita sebut mesti dua-dua tu ada, menegahkan bau dan binatang buah tak ada bongkar. Bau tak naik, dia sana ke sana naik padang pasir kan. Bau dia tak kuat. Masalah bau tu tak, tapi istilah dia letak mayat tu, dia letak je. Memang bau tak naik, binatang tak bongkar kan. Tapi istilahnya yang tu dia memang bukan atas istilah wajhil ard, tapi di sebelah korek tu wajah tu. Maksudnya permukaan. Memang bau tak naik. Atau saya dong ngaji tu tunggu dia ada sebut gitulah, tapi dia tak bahas banyak lah pasal tak tahu syi'an Arab tu macam mana kan. Ibu kita pun tak pernah dengar kenyataan ulama' bahas macam mana. Tapi kalau kita faham fiqah ni, dua syarat tu bila tak ada, kita tanya dia, dia orang bagi penjelasan macam mana.
Dan itulah kalau saya mengaji tuan-tuan, antara benda-benda ni bila ada macam ni, ada soalan muskil yang kadang ada muskil-muskil tu, yang ni lah soalan yang kita kumpul. Bila kita ziarah tok guru, jumpa syekh-syekh mana ke, ulama-ulama apa, itulah kita nak tanya dia mah. Pasal yang kita tak boleh selesai masalah ni. Jumpa tok guru kita yang baca kitab pun kata dia, aku tak tahu nak jawab ni, tak pandai aku. Kita tanya puak-puak Arab ni yang kerti. Tentang sifat lah tu. Saya dulu rajin ngumpul tu. Ada tok guru sebut ya, kumpul. Memang ada lah setahun tu waktu yang kita pergi ziarah tok guru. Pergi ziarah buat apa? Pergi tanya soalan-soalan cepu mai yang muskil ni. Kalau tu kita tahu, kita pergi tu kita tahu soalan apa kita nak tanya. Kita pergi ziarah tu kita tahu dia ni ahli buat apa. Kalau dia ni falak, kita bagi soalan falak je kat dia. Cerita kat dia. Kalau cerita mati nak edah 3 bulan. 3 bulan ni nak kira macam mana? Bagi dia cerita bab falak tu. Bulan awal, bulan akhir bulan, kira nak bagi cukup 3 bulan. Kalau bayar kifarat macam mana? Nak kira bulan. Betul-betul tuan nak bulan macam mana? Kalau ni pakai kira ru'yah ni buat hisap, tapi sebenarnya memang hisap dah, tak pakai ru'yah ni tipu je. Macam mana kita? Gedebak, tengok dia jawab. Baru best. Ahli dia jawab. Kalau jumpa yang tok guru pakar tauhid, tanya tengok. Ni 3 serangkai ni macam mana? 3 serangkai. Tauhid uluhiyah, rububiyah ni dia ambil faham macam ni. La ilaha illallah ni ada ke uluhiyah? Ada, pasal ilah mesti ada uluhiyah. Rububiyah ni macam mana? Macam mana dia kata tauhid tapi ada 3? Sepatutnya tauhid satu je lah. La ilaha illallah. Allah aja yang ada uluhiyah. Ni ada uluhiyah, ada rububiyah, asma' wa sifat. Dah mana dia ambil? Kalimah syahadah ada ke faham tauhid uluhiyah pada la ilaha illallah? Tak ada. Ulama dulu tak ada ajar yang tu kan. Ulama dulu ambil faham uluhiyah, ada uluhiyah adalah sama dengan makna rububiyah. Jumpa yang pakar ni tanya dia. Berbak kedebuk tengok dia urai macam ni. Jumpa ulama fiqh tanya macam ni. Ada muskil nahwu ke apa, sorah ke balaghah ke, tentang pergi jumpa ahli dia tanya tu. Best. Saya pengalaman dulu tuan, best jumpa. Tambah kita pergi ziarah belah-belah petani, kita tahu tok guru ni pakar apa? Ni pakar tasawuf. Tanya dia soalan-soalan tasawuf. Uzlah ni macam mana? Suluk sampai tak main jemaat macam mana tok guru? Dia jawab. Kedebuk. Memang ahli jawab. Best. Puas hati tu. Dia orang kata ada usul fiqh macam ni. Tanya tok guru ni memang tok guru pakar usul fiqh yang ilmu alat. Saya dulu duk pergi jumpa kajian tu, Baba Mak Mawi pergi dah, tanya dia. Tanya macam ni, kawaid macam ni. Kata dia tak betul kawaid tu. Sepatutnya bukan pakai kod ni, pakai kod ni. Cara tu faham salah. Kedebuk. Best. Cuma kod tuan-tuan tak duduk dalam ilmu, dalam tempat mengaji. Tuan-tuan tak ada suasana tu. Saya dulu memang kalau ada soalan je, tulis buku. Pasal apa? Nak dapat satu penjelasan yang puas hati. Tambah pula dia buat rujuk. Ni kitab, kalau rujukan dan kitab rujukan dia boleh sebut lah kedebuk. Best. Puas hati tengok tu. Dan jangan tak tahu tuan, nak cari ni semua tok guru yang jenis macam ngaji pondok ni, ngaji kitab ya. Baru dia bagi ulasan best. Kalau tuan-tuan tanya ustaz-ustaz model lah ni, cerai. Masbuk muafiq tak kerti ni. Tuan-tuan bagi tanya soalan masbuk ya, puas. Kata tak ada hadis sebut benda ni. Bodoh. Tengok sebut. Dia konon hadis. Padahal mesti Rasulullah cerita lengkap dia. Kalau dia tak cerita lengkap pun mesti ada isyarat yang ulama boleh ambil faham dia. Satu mesti ada. Dah dihurai lah oleh ulama dulu. Habis-habis kata tak ada hadis. Sekali dia kata bid'ah. Dan kita kalau tanya pun bid'ah ni bid'ah haram ke bid'ah makruh? Ke bid'ah wajib? Bid'ah lah kata dia. Memanglah bid'ah, tapi bid'ah ni mesti ada hukum dia haram ke wajib ke sunat ke makruh ke. Bid'ah lah. Bid'ah ni semua sesat. Bid'ah ni semua sesat. Tukar WhatsApp tu bid'ah lah. Tu tak apa. Pada pula bid'ah tak apa pula. Padahal mana ada zaman Nabi WhatsApp. Jadi adalah bid'ah harus. Kenapa yang tu kau boleh bid'ah tak apa? Ni bab dunia. Kalau itu adalah bid'ah dunia, kalau tak apa. Kalau bid'ah akhirat, bid'ah agama, yang mana yang nama haram? Mana yang nama boleh jadi kufur? Mana yang boleh jadi murtad? Mana ada? Mesti ada spesifikasi dia. Takkan bagi bid'ah borong bodoh gitu je. Kalau puak-puak ni dah, dia bukan kerti hukum. Dia tahu bid'ah bid'ah. Bagi minta detail macam mana? Yang detail kat kepala otak dia kan kerti pandai. Nak buat tu orang-orang tu.
Baik. Jadi terkeluar dengan kata boleh menegah dua ni, apa yang boleh menegah satu je. Contoh, kaini ta'adat siba'u zalikal mahalli al-hafra an mautahu. Seperti kata dia telah beradat oleh binatang buas tempat itu, hafra, gali, korek, an mautahu, daripada orang yang mati, mayat-mayat yang matinya, zalikal mahal, tempat itu. Jadi pada masalah, pada keadaan tempatnya ni, jadi maksudnya kalau bau memang satu hal, memang tak, orang tak bau dah. Tapi binatang buas ni, babi ni, dia bongkar kat macam mana, pasal dia mungkin terlalu lapar ke, mesti kemarau pula. Tempat tu memang kalau ada mayatnya, babi mesti bongkar kubur. Kalau macam ni kita dia fayajibu bina'ul qabri bihaitsu yamna'u wusulaha ilaihi. Wajib buat binaan di kubur sekira-kira boleh menegah sampainya sabuk ni ilaihi, kepada mayat. Kalau katalah kena simen, bubuh apa 4 inci punya simen, dah tanam tu, lubang tu kena konkrit simen dengan baju, dengan batu, dengan pasir, 4 inci sapu, tutup dengan plywood. Keras tu, dia mayat kalau katalah 3 hari 4 hari, katalah kita tak bau, tapi babi boleh bau. Babi boleh bau, dia tahu, dia korek macam mana, besi, tumpah dia, besi dah, konkrit, tumpah dia, patah gigi, hidung ni habis romoy. Pasal apa? Tak boleh nak bongkar ni tanah tu. Biar macam tu kena buat. Pasal apa? Wajib jaga daripada kubur tu dibongkar. Nak sebut hukum tu. Baik. Dobit asal macam tu. Macam mana pun ada ulama bagi dobit macam ni. Wa akmaluhu, dan yang sempurnanya dafni. Kubur ni nak ke bumi macam ni. Akmaluhu qabrun wasi'un, adalah kubur yang luas, fi umuqi arba'ati adru'in wa nisfi dhira'il yadi, yang dalam dia 4 hasta dan separuh hasta, 4,5 hasta. Jadi hasta tangan 4 hasta. Kalau saya ngaji-ngaji dengan kitab disebut dengan kita korek lubang, kita berdiri, lepas tu tangan atas, ni permukaan bumi, berdiri. Kalau 4 hasta pun kata gimana nak? 1 2, yang tu lah 4,5 lah, berdiri dan sini, dalam ni lebih kurang. Baik. Wa yajibu ittija'uhu lil qiblah, dan wajib mensenggingkan dia, mensengekkan dia mayat, bahasa lama ni sengging lah, lil kiblah, menghadap kiblat. Baik. Dan faham tu sengging ni, sengging mana? Sengging mesti lambung kanan kiblat. Jadi istilah ittija' ni menyingging sebelah kiri atau kanan. Tapi masyhur kaedah kita kalau kanan lah. Jadi kalau ada sana kiblat, ni kepala, ni kepala mayat. Jadi kita bukan melentang naik ke langit kan, tapi pusing ke sana. Jadi yang ni nanti lekat yang kat dinding lahat tu, tekan ni, rapatkan ni. Yang ni buka nanti kapan, buka ikat, buka muka, tutup. Bagi dia tonyoh lantai, bukan lantai, dinding ada kiblat tu. Lepas tu sendal. Itu yang wajib buat. Kedah kita ahli sunnah wal jamaah macam ni. Kalau Syiah lain. Syiah contoh tahu lagi mati di kebumi macam mana? Korek kubur lubang besar macam ni, macam ni. Nanti dia bagi mayat berdiri macam ni. Ni kepala. Tegak tu kan. Alam ni tu. Syiah. Pelik ya. Pelik gila. Semua pelik, syahadah pelik, sembahyang pelik, nikah pelik, mutaah pelik, semua pelik. Semua pelik. Semua pelik-pelik. Tu pun pelik-pelik ada orang ikut tak? Siap negeri ya, negeri Syiah. Syiah ni heran lah. Malaysia pun ada satu masa dulu bising Malaysia. Yang ni dia diam ni sikit. Bunyi Wahabi juga. Yang gila Wahabi pun banyak tak? Tu belakang ni kan macam-macam lah. Dan kata apa tuan,
itulah nisbah kerja kita buat apa yang boleh. Untuk macam mana dalam masa yang sama jangan tak tahu keliling kita ni macam mana. Rasulullah bagi peringatan siap. Jadi buatlah mana upaya yang kita boleh buat. Kita nak kepung semua tak cukup tangan kita. Tuan-tuan saya tak tahu nak kata apa. Kalau khabar itu pasal saya duduk pondok saya tahu lah. Kita terima pelajar ni daripada sehari ke sehari, daripada dulu kan saya duduk pondok. Sehari-sehari setiap tahun pelajar yang diterima ni dia akan berubah. Trend dia tu. Yang ni macam ni. Tahun depan passion macam ni pula. Tahun depan passion macam ni pula. Passion macam ni, passion ada depan tak. Ke depan, ke belakang ni macam passion ni. Lagi ke depan ni tak tahulah passion apa pula. Setiap tahun dia akan ada passion yang berlainan. Ni trend macam ni. Ni trend macam ni. Ni trend macam ni. Zaman saya dulu trend budak-budak dulu dia buat style lain. Zaman ni style lain. Lain kan. Saya nak cerita lagi banyak kan, tapi saya nak cerita tentang saja dah cerita ke Puak Singin tadi tu, tu cerita ke situ sikit. Jadi kaedah kita wajib singging ada lambung kanan di kiblat. Wajun dabul ifda'u bi khadihil aiman ba'da tanhiyatil kafani anhu ila nahwi turabin. Dan wajib ifda', apa dah terjemahan ni, ifda' ni bersentuh kulit bi khadihi dengan pipinya mayat al-aiman yang kanan ba'da tanhiyatil kafani anhu, selepas daripada bukakan kain kapan anhu daripada mayat ila nahwi turabin, kepada seumpama tanah. Jadi mayat ni memang di sebelah muka ni kena buka. Kalau dia duduk dalam kubur nanti pipi ni kena. Satu masa kita kapan memang ikat semua, tapi bila kita masuk lahat tu macam mana, dia tak bungkus macam pocong tu kan. Betul, hantu pocong tu macam tipu lah. Tuan-tuan tahu tak saya kata tipu tu apa dia? Maksudnya tu mengkapan, mengkebumi mayat dengan tak betul kaedah syarak. Pasal tadi kepala tak buka, muka tak buka. Pocong tu kaedah mengkebumikan mayat yang tak betul. Kan pocong bungkus semua kan. Kalau saya kecil-kecil dulu panggil apa? Hantu coklat. Tuan tak faham kan, coklat ujung sini muka dia lah. Dia ada ikat itu kan, hantu coklat tu. Apa macam coklat? Apa cerita tu? Itu kaedah kebumi mayat tak betul. Pasal mayat kena buka, ikat kepala, buka, lepas tu buka muka. Jadi sepatutnya tak adalah hantu pocong. Dia mesti hantu kepala nampak kan. Pocong tu lompat, kepala coklat. Coklat tu bukan warna coklat, dibungkus coklat kan. Ikatnya tu tak betul kaedah pengkebumian. Saja bagi kritis sikit tengok. Kenapa apa masalah. Padahal nak kena hantu pocong. Macam apa? Hidup mati, orang mati tak dikerjakan mengikut syariat yang betul. Macam mana pun pipi ni kalau ikut Yun Dabu sunat. Yang memang wajib muka yang nak kena ke kiblat tu, mubalaghatan fil istiqanati wa dhulli. Pasal apa tu? Supaya nak menunjukkan bersengatannya manusia ni fil istiqanati, pada hina ataupun istiqanah sakan, pada serah diri, wa dhulli, dan hina diri. Hina tak kita? Pasal bagus macam mana pun, raja pun macam mana, pipi belaga tanah. Walaupun kau tidur dulu, bantal kau ni benang emas. Masuk kubur macam mana, tanah je lah, pipi kita duduk atas tanah je. Memang orang yang dah biasa gali lahat ni, memang bahagian kepala ni dia akan tinggikan sikit kan, untuk letak kepala supaya tak payah bawa bantal apa lah. Apa? Kepala ni memang pasal bau ni nanti kan dia menghalang untuk jadi apa. Jadi yang ni dia akan tinggikan sikit. Kita akan bagi berbantalkan tanah. Tanah tu adalah bantal kita. Jadi buka, yang ni pipi bagi kena ke tanah. Yang ni tonyoh depan menghadap kiblat. Warafu ra'si binahwi labinatin. Dan dia kata sunat mengangkatkan kepalanya dengan seumpama labinah, seketul tanah. Labinah ni batu bata. Itu kot. Maksudnya batu bata yang
tanah yang dibuat 4 segi macam tu, macam batu bata tu. Memang tu asal labinah. Satu kalau tak buat batu bata pun macam mana? Tu yang saya pasal tengok orang yang biasa gali kubur, kalau dia dah biasa, dia pengalaman, dia memang akan biarkan bahagian kepala ni satu tanah yang tinggi lebih kurang antara bahu dengan kepala ni untuk jadikan mantal waktu kita nak masuk ke dalam lahat ni. Wa kuriha sundukun ila linhawi nadawatin, dimakruhkan buat peti sunduk apa sekitar keranda, melainkan seumpama nadawatin, seumpama tanah lembut ataupun tanah basah, tanah gambut itu kot boleh, ataupun tanah forest bang, tanah poros, apa bahasa kampung, maksud tanah tu tanah gebu. Kalau kita buat lahat, berdebum, tanah jatuh. Jadi istilahnya mayat tu akan terkambus direct dengan tanah. Masa tu buat keranda. Ataupun tanah tu lembut, tanah gebu kan. Memang istilahnya kalau kawasan tanah yang macam tanah bukit, macam tanah liat tu, kita gali, istilahnya sunat kita buat lahat. Lahat ni ialah lubang menghala ke arah kiblat. Korek tu, korek lubangnya ni ke arah kiblat tu, satu lubang, satu ruang ni. Mayat tu nanti dengan bantal yang saya sebut tadi tu masuk situ, lepas tu tutup dengan papan sini. Tutup. Itu keedah yang tanah yang elok macam ni lah. Kalau tadi tanah pasir macam tanah pantai tu, tuan-tuan korek ni gerum macam tu. Dia tak boleh macam tu. Jadi antaranya kadang-kadang orang korek di tengah. Korek di tengah. Dan tengah ni pun kalau tanah yang gebu tu macam mana? Pijak je, berum habis. Jadi macam mana? Buat papan. Itu yang antara keedah dia. Kalau buat papan pun pasir tanah ni memang gebu je. Buat macam mana? Buat kanda, masuk dalam tu, kamu kanda sekali. Saya tuan kalau pengalaman ada arwah tok dulu duduk di Penang sana. Sana tuan kalau kubur dia korek jarak lebih kurang kat 10 kaki, dia tak bagi orang lain, dia bubur benda rebel merah. Yang boleh buat kerja ni hanya dalam 3-4 orang je untuk pergi masuk ni. Pasal apa? Tanah dia tanah pasir. Dan dia buat keranda dia ni memang petak, di bawah dia kain, lagi ada tutup. Motor macam mana? Mayat ni nanti nak masuk dalam kubur tu kan, dia tarik ke tali je. Tengok pandai dia orang, dah biasa buat kerja kan, dia tahu masuk ke tali, motor turun kan, lepas keluar. Nanti kerana tu turun, masuk. Motor mayat tu nanti paling nak kiblat, sendal, apa tu apa? Kain yang ada tu potong dengan pisau. Dia punya lantai mayat luar tu pakai kain. Bagi mayat tu turun bawah, lepas tu tutup, kamus. Pasal kalau orang berdiri rapat, tanah tu nanti kubur yang dah korek tu semua utuh. Tanah dia tu. Jadi kalau tanah elok, dia tak payah pakai kanda-kanda apa. Saya kanda pun belanja kan. Agak-agak berapa kanda? Lantai, dinding, kayu pula menganti macam. Kalau kayu jati lagi lah kan. Tak payahlah, tapi menganti. Kayu bodoh-bodoh macam mana? Mahal lah ni. Ke buat pakai kanda ke plastik je tu. Tak tahu lah orang sebut tu, tapi dari segi sunduk tu asal dia sebut kayu lah. Kalau buat kanda macam sini tu, tu lagi lah tuan, botak kepala lah tu. Kat 11,000, 12,000 kanda saja. Itu yang dia kata mati lah. Oh banyak suai besar. Maksudnya apa? Bayar orang nangis mati, apa mati. Semua kena bayar. Sikit lah ke sana. Jadi asal sebut hukum tu lah, hukum pakai kanda tu. Satu, kalau kita biasa tengok tempat kemumian ni, dia akan berbeza daripada satu tempat ke satu tempat. Biasanya kalau memang tempat tu dah diajar, ada tok guru yang mengajar je macam mana keedah-keedah dia dengan kepakaran, dengan ilmu, dia suruh buat macam ni, memang perjalanan orang belakang tu akan betul ya. Tapi kalau tempat-tempat yang tak ada tok guru bimbing kan, apa ni yang dia tengok cara pengendalian mayat tu tak betul. Pasal pada zaman dulu, masa mula-mula nak buka kampung apa, tak ada tok guru yang nak bimbing macam mana nak urus kampung tu bagi selesai kan. Masyarakat dia tu mengikut cara Islam. Satu, kita bertuah kalau duduk tempat kampung yang ada tok guru kan. Pasal apa? Dia akan bina satu suasana tu, suasana agama yang betul. Mati dia ya macam mana? Suasana agama tu ada. Nak teruk pun macam mana? Lepas 2 generasi, 3 generasi dah tak ada dah titih ni, habis.
Yang tu yang kita tengok ke belakang dia habis sikit-sikit ni, habis sikit. Kalau dulu tengok kalau musim macam ni kan, kita selalu tengok ada kenduri tak? Kenduri nak sebut Ramadan betul tak? Zuhur kenduri, asar kenduri, maghrib kenduri. Lah ni macam mana? Generasi tu dah habis kan? Selamba bukan ada kenduri apa dah. Kita pun bukan lapar dengan nak kenduri pun, tapi nak kata apa? Orang dulu dia seronok nak belanja harta dia, nak jamu orang makan pasal nak menunjukkan keseronokan dia, gembira nak sambut Ramadan tu. Pasal ada riwayat hadis sebab apa? Man fariha bidukhuli Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala. Siapa yang seronok dengan masuk Ramadan. Ni Ramadan ni tak apa hari kan ni. Kalau ada malam ni TSC maksudnya 15 hari lagi lah, 14 hari lagi. Seronok tu macam mana? Jamu orang makan buat kenduri. Siapa? Nak menyambut Ramadan. Dah tu tak suruh puasa pada hari ke-16 dan seterusnya kalau tak pernah puasa sebelum dia. Hari ke-16 tu memang tak boleh. Melainkan siapa yang nak jadi wirid ataupun puasa wajib ataupun dia puasa esok dan terusnya dia puasa sampai Ramadan, orang tu saja boleh puasa. Kalau tidak macam mana? Tak, kau kena tak boleh puasa. Lepas tu kalau nak jamu orang makan seronok datang Ramadan, tapi puasa jangan puasa. Bahas-bahas ilmu apa panjang sebab tu, cuma nak kata disebah ulama dulu macam itulah amalan dia orang. Yang asal saya nak sebut tadi, kalau kita duduk dalam suasana terguru oleh ulama, kita akan dapat rasa lagi aura tutup guru punya di sistem dengan masyarakatnya. Dapat tengok perjalanan betul. Bila kita tengok zaman lah ni, perumahan moden-moden, yang urus semua orang muda-muda. Macam mana? Wirid tak ada, bismillah tak ada, Fatihah. Apa lagi? Tahlil mampus tak ada. Ustaz pun semua ngaji tafsir hadis lah. Taman perumahan baru macam tu kan. Tambah masuk universiti pun macam mana? Macam tu lah suasana dia. Satu jangan tuan-tuan seronok dengan anak-anak tuan-tuan masuk universiti tu. Semua kepala otak moden. Tak ada lah malam-malam macam kita jumpa dulu. Dengan tutup guru tak ada. Suruh baca Khalifah Yasin dia pelik. Khalifah. Kita bukan Khalifah atas muka bumi. Dia timbul soalannya tu. Sajalah saya buat soalan bodoh tu kan. Jadi Khalifah Yasin benda. Tambah kita suruh buat tahlil, buat kenduri. Tahlil. Makan boleh lah. Apa tahlil. Zaman ni macam tu. Sultan tak jumpa lah. Tambah nak apa doang tahlil dah lah, memang tak apa kan. Nak buat tahlil kafiat pun tak tahu. Tambah pula dapat ondeh-ondeh pula duk bidah Nabi tak pernah ada, mati sudah, terputus amalan. Tak boleh kita nak tolong lah, doa pun tak boleh tolong lah kata dia. Cetiknya pengetahuan dia dengan agama ni tak tahu. Belakang ni memang makin nipis. Habis lah. Baik, jadi asal yang sebut keranda ni asalnya makruh, melainkan tanah yang macam tu, kalau ada tanah yang gebu macam ni, fayajibu, maka wajib ia sunduk, wajib berpeti keranda. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuqu'at turabi alih. Dan haram, yang ni dosa, jaga elok. Haram mengebumikan mayat dengan tanpa ada sesuatu yang boleh menegah jatuhnya tanah ke atas mayat. Maksudnya direct kena tanah, itu dosa besar. Satu mayat dia tak dikebumikan tu, maksudnya dia mesti ada satu ruang yang tak tanah tu kambus dia. Maksudnya mesti ada, kalau lahat, kalau ada parit di tengah, parit itu istilah dia lah. Habis kalau tanah gebu macam mana, kena buat satu peti keranda, tak pun susun batu apa dan sebagainya, tu tutup, yang jangan nanti ada tanah direct impit dia. Dari segi hukum haram. Yes. Wa yarumu dafnu sunaini min jinsaini bi qabrin in lam yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun. Pasal kita tangguh situ, kita baca sikit je bagaimana ni. Pasal kita nak solat tu, kita nak baca Yasin insya-Allah. Kita berhenti situ. Wa yarumu ala sunain dafnu sunain. Soal kalau ada sekitar boleh solat. Tak ada tangguh insya-Allah. Boleh solat. Ya. Kita buat kenduri mayat malam 1, 2, 3 ada perbinaan dia. Tu bahasa bid'ah tu, buat tu lah bid'ah tu kan. Kaedah kita dah buat kenduri dengan atas berkenduri di atas kaedah kita belanjakan harta Allahumma salli ala sayyidina, yang kita niatkan pahala yang ada tu hadiah ke mayat.
Dari segi apa yang telah dibahas oleh ulama, harus buat itu. Maksudnya siapa yang ada kelapangan nak buat, buat. Dia tak sampai tak sampai, bukan kerja kita sampai tak sampai, tapi dia termasuk dalam beramal dengan satu amalan, lepas tu mendoakan supaya pahala amalan tu sampai ke mayat. Masyhur dalam empat-empat mazhab fiqh Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dia kata harus kita buat amalan dan berdoakan amalan macam tu ke mayat. Istilahnya tawasul, buat amalan baik, hadiah ke mayat. Masyhur empat-empat mazhab, semua harus boleh buat. Jadi siapa yang nak buat, buat. Dan maksudnya benda tu tak salah. Cuma kalau ikut, tak disuruhlah kita kira hari-hari tertentu untuk pengkhususan. Nisbah nak buat, boleh. Kalau buat pengkhususan tu pasal apa? Pengkhususan tu macam mana kita buat pengkhususan kenduri lah misalnya. Bila kenduri kahwin hang, kau ni Pak Coy macam okey tak? Pasal apa kenduri Pak Coy baru kahwin? Cuti. Bila kenduri kahwin, mari Christmas kenduri saya. Oh, tak ada hari lain ke? Carilah hari Jumaat ke, bulan Syawal ke. Boleh tak? Itu je hari yang ada. Sajalah sebut tentang hari tu kan. Jadi tentukan satu hari 3 apa. Biasanya hari tu sehari buat sampai 10 hari 20 hari pula. Macam lah kan. Kita pula tak larang nak berzikir kan. Katalah gitu. Tu tentukan hari tu atas nak sebut kan, atas nama bilangan yang kita dah jadi beradat macam tu. Bukan kata atas maksud atas ibadat. Dari segi keedah tak ada masalah nak sebut satu hari. Dia orang buat cuti pun cuti 1 hari, 5 hari, 3 hari, 10 hari tak ada masalah. Itu kot saya nak sebut dalam kenduri tu. Keduanya semayang sunat hari akhir. Ya, ada ke dia tu? Atas masyhur ulama kita sebut ada. Tak nak buat sudah. Itulah mudah. Dia pun termasuk dalam istilah buat satu amalan, lepas tu hadiah ke mayat. Boleh. Boleh Pak Mazhab, tak ada masalah apa tu. Boleh. Dia termasuk dalam bab doa. Kalau kita kaedah ahli sunnah wal jamaah kata macam mana? Wa indana annad du'a ayanfa'u kama minal Qur'ani wa'da yusma'u. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, doa bermanfaat. Antara doa tu doa keampunan, boleh. Melainkan kalau orang mati kafir, itu memanglah tak dibenarkan pada kita minta keampunan kata dia. Tapi selagi dia Islam, boleh minta ampun kat dia. Doa tu bermanfaat tak? Annad du'a ayanfa'u ahli sunnah wal jamaah. Jadi antara doa tu, sama ada doa semata-mata ataupun kita buat kebaikan, mendoakan. Kita buat wakaf, doakan, ya Allah ni wakaf aku buat untuk hadiah bagi mak ayah aku. Boleh. Tanpa ada khilaf dalam mana-mana mazhab. Mazhab Mu'tabar, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali mengatakan keharusan buat amalan tersebut. Lepas mayat ada sempat bertanya apa kita kata mayat ini macam mana tu? Yang tu pun masyhur sebut ulama. Kalau atas orang nak beramalkan dia, dia termasuk dalam bab doa je. Sebab kita tak tahu hal kan mayat ni baik buruk, nak kata apa, kita tanyalah, ni orang ni baik ke buruk? Tengok baik lah. Kalau buruk pun macam mana? Kita zohir lah, jahat macam tu kan? Jawab elok, jawab elok. Kita sembunyikan macam tak? Pasal apa? Kita tak diajar menzohirkan keaiban dan kejahatan orang. Betul tak? Syariat macam tu tak? Tu syariat tak tu? Syariat lah tu. Maksudnya kalau jahat macam mana pun, kita dah buat apa, kita nak katakan pada mayat ni baik. Apa kita nak saksikan atas mayat ni? Ahlul jannah. Nak saksikan apa pada mayat ni? Ahlul khair, ahlul sa'adah. Macam-macam cara ada orang jawab tu. Boleh. Termasuk dalam doa je. Termasuk dalam doa. Jadi termasuk dalam doa, boleh doa, bermanfaat. Boleh. Tak ada masalah. Ini nak kata benda tu ulama dulu bahas satu-satu lah. Atas maksud doa, tak apa. Ada orang kata kita kalau jawab, kalau baik, kalau dia jahat kita kata baik. Ini kata dia syahadatul zur, saksi palsu. Bukan saksi. Saksi ni naik mahkamah saksi. Oh saksi. Ini bukan saksi. Soalan pula saksi kata dia, apa kita nak saksikan antara mayat ni? Antara mana saksi tu lihat kan. Nak tengok mayat ni macam mana? Baik, ada bunuh orang? Tak ada. Mencuri? Tak. Ada kacau anak dara orang? Tak ada. Baik tak mayat? Baik. Nisbah tu baik, boleh lah. Kalau jahat pun sanggup kata jahat, ada. Dia boleh kata masa mati baik masa hidup, ni jahat, ni jahat. Ni jahat, ni tak semayang, ni fasik, ni isap rokok kuat. Mati tu macam mana? Apa kita nak saksi banyak ni? Isap rokok kuat. Macam tu ke kita? Nah, masih hidup pun kita tak cakap macam tu. Mati macam mana? Apatah lagi mati. Itu
itu ada adab yang dalam masa yang sama juga sebenarnya mengajar adab. Apa dia? Jangan zahirkan benda yang tak elok pada satu orang mayat yang dah mati. Bila mati macam mana? Tutup buku dia. Kalau dia jahat pun macam mana? Dia kena seksa dalam kubur tu. Kita pergi sibuk-sibuk kat dia apa? Kita buka aib dia pula sedangkan dah mati. Itu istilah apa? Ngumpat tak? Membuka aib orang dah mati. Apa kaedah nak bertobat? Kena minta maaf. Nak minta maaf sampai bila? Dah mati lah. Salah tak? Satu kalau ditanya, apa kita tak saksikan mayat ni? Isyak kuat-kuat. Boleh tak? Ngumpat lah tu. Ngumpat. Baik diam je. Orang lain yang tahu lah. Baik. Doa. Istilahnya tu masuk dalam doa. Saya saya ngaji ada guru-guru bagi tasrih macam tu lah. Doa yang kita buat semayang tak semayang dia, saya rasa dah rasa tempat Al-Fatihah balik tu tak ada. Tak ada lah. Di mana ambil yang kita buat dulu? Baca tu. Soal tu. Doa banyak kali bagus tak? Habis dah jawab dah lah tu. Nak makan berdoa, habis makan berdoa tak? Basuh tangan berdoa, masuk dalam masjid doa. Semua dia ajarkan doa dia. Antara yang memang sifat perbuatan orang Ta'ala suka atau istilah yang datang dalam hadis disebut orang Ta'ala suka pada orang mukmin yang dia yalihu fi du'a, atau bahasa lain dia panggil ilhah fi du'a. Apa makna ilhah? Doa, bersungguh-sungguh doa. Antaranya berdoa tu sungguh-sungguh. Antaranya apa? Selepas berdoa pula. Dah berdoa dah ni. Al-Fatihah, doa lagi. Bagus tak? Apa maksudnya tu? Bersungguh-sungguh minta. Minta pun minta apa? Minta orang Ta'ala perkenan hak kita minta tadi. Allahumma rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim. Dah minta tadi ya? Buat apa ni? Pengukuhan, surat susulan, permohonan kalau guna bahasa kita. Kita dah hantar satu surat, tak bagi jawapan, macam mana? Hantar surat satu lagi tak? Buat apa? Follow up. Saya telah menghantar surat sekian-sekian tarikh memohon untuk isikan jawatan kosong ini. Harap perhatian daripada pihak tuan. Segala perhatian dan pihak tuan diucapkan terlebih dahulu mengucapkan jutaan terima kasih. Bagus tak macam tu? Bersungguh-sungguh nak minta tu. Follow up lagi satu surat. Siapa tak ada jawapan ni? Macam mana? Bagus tak? Bagus. Pasal menunjukkan bersungguh-sungguh minta. Ni bersungguh-sungguh minta tak? Ulama kita syarahnya tu. Berbuat macam ni macam mana? Ada orang tolong jawab lah. Doa. Mana ada hadis suruh Al-Fatihah tu doa pula. Dia sentot betul. Kepala otak singkat. Ulama kita macam mana? Dia buka tak pintu rahmat? Buka jalan. Ulama ambil faham dalam tak? Dia ambil faham dalam. Tunggu. Kalau kita tengok pun saya syarah macam ni nampak merepek kan? Nampak betul? Nampak betul? Betul? Kau merepek kot. Nas mana? Saya tak sebut hadis pun. Memang saya tak sebut hadis, saya segi suruh berdoa lepas Fatihah doa pula. Tapi ada kesungguhan yang Rasulullah sebut Allah Ta'ala kasih kepada orang yang suka sentiasa berdoa saja. Jadi bersungguh-sungguh doa ni disuruh tak dalam syarat. Antara bersungguh tu apa? Minta sungguh-sungguh. Antara bersungguh tu apa? Minta selepas minta. Doa selepas doa. Satu ulama dulu dah jadi kebiasaan dia dah. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Siapa? Doa selepas doa. Cuba. Wallahu a'lam. Kalau dari kubur itu baik. Keedah dia peti ya, buat sunduk lah. Pasal tanah yang tempat-tempat kadang-kadang di kawasan berair kan, sama ada berair ataupun ni pelik. Orang lain tak ada berair, kubur dia berair. Kena buat peti. Takkan bubuh juga itu tanah ambil lah, rasakan dia akibat dia buat dia jahat, ni kubur dia berair. Tak. Pasal keedah dia apa kena azab kita tak tahu. Tapi keedah kita dalam syariat macam mana? Kubur berair macam mana? Kalau boleh alih. Kalau katalah boleh sumbat mata air, apa katalah nampak mata air tu, menyebabkan tanah pun jadi gebu lembut, apa semua jatuh. Apa dia? Wajib dibuat kubur. Buat kubur, buat kanda. Tak boleh kanda pun, pacakkan papan 3 ke 4 keping, 2-3 keping sini, 2-3 keping sini, untuk buatkan tutup atas dia. Supaya tanah tu tak impit dia waktu kita kebumikan dia. Dari segi hukum tu wajib atas dia. Pasal haram direct kan tanah kena namanya. Itu kot. Wallahu a'lam. Ya. Buka
Pipi itu tak ada buka. Itulah pipi itu disebut yundabu, sunat. Sunat buka sampai macam orang perempuan pakai tudung kan. Yang tu buka. Buka sini. Jadi yang buka ni satunya buka tali tu, yang ni buka jelas muka kan. Buka tu. Jadi yang memang dari segi asal masuk sebut dalam fiqh tu yang kena menghadap kiblat dan kena dinding muka ni. Pipi ni sunat. Pasal disebut ni mubalaghatan fil istiqanah wazulli. Jadi pipi ni tak ada masalah kan. Tapi kalau muka tak buka langsung, saya kata yang tu adalah kaedah kebun mayat yang tak betul. Pasal kalau ikut wajib buka muka. Orang yang tak boleh ditutup muka sama sekali, perempuan yang mati dalam ihram, kepala pun tak boleh tutup. Itu untuk orang lelaki mati dalam ihram. Buka kepala tak boleh tutup, kepala tak boleh tutup. Orang perempuan tak boleh tutup muka. Yang tu pasal dia mati macam mana keadaan dia mati, itulah dia akan bangun dan masuk pada kubur. Jadi kalau dia berihram, macam mana pantang larang dia masih hidup, dia tak boleh tutup muka dan tutup kepala. Tutup muka bagi orang perempuan, tutup kepala bagi orang lelaki, maka tak dia bagi kepiah kan, tak diserban kepada mayat yang mati dalam keadaan ihram. Dari sisi hukum itulah. Kalau asal biasa ni, jadi maksudnya muka tu, bagian muka tu buka. Jadi pipi ni untuk mengubah larah dari sisi menunjukkan kita akan balik pada hina, tu je. Tapi dari sisi hukum ada sunat sampai pada pipi tu, muka ni wajib buka tagaran ni. Itu. Sama juga. Yang tu salah satu teknik yang boleh dibuat lah. Kalau tak gunakan tanah, dia tanah dan kain, buat macam bantal tu, jadikan dia sebagai bantal. Yang tu pun antara kaedah yang boleh dibenarkan. Okay. Kalau tak ada pun ambil batu keteboh tu. Istilahnya supaya kepala dia tak terlentok gitu kan. Letak tu istilahnya kalau nisbah kita, macam mana nak selesakan kita tidur macam mana? Mesti ada lapik kepala dia tak? Mayat pun letak satu lapik kepala ke dia. Sama ada dengan tanah yang kita dah biarkan situ, ataupun buat dengan sarung isi tanah letakkan itu, ataupun tanah yang jenis boleh kepal-kepal tu, kepal letak tu, kepal letak tu. Itu kaedah-kaedah yang boleh buat. Baik. Yang tu tak sampai lagi, jumpa belakang. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Sunat sebelum mula-mula nak kamu tanah tu, sunat tu kepal. 3 kepalan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayyatika kama nawwartal arda min nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.